Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Baik, kita sambung balik. Bismillahirrahmanirrahim. قال الشيخ المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Syahdan bermula rukun puasa itu 3 perkara. Dia masuk rukun puasa. Jadi bermula rukun puasa itu 3 perkara. Pertamanya niat dengan hati. Yalah, kita maklum niat itu tempatnya di dalam hati. Jadi bila sebut niat dalam hati, Allah tanya keduanya as-shaim, artinya orang yang puasa. Nak dikatakan apa tu, rukun puasa ni mestilah orang tu orang yang berpuasa. Kenapa dia kait di situ? Kenapa dia kaitkan orang yang berpuasa? Di sini ulama sebut kerana dibilangkan orang yang puasa itu sebagai rukun, sebab ketiadaan ada rupa bagi berpuasa itu. Kalau tak ada orang puasa, siapa nak puasa? Sebab tu tak terupa pada akal kita. Nak kata nak puasa tu mestilah kena pada orang yang berpuasa. Berbeza dengan semayang. Dia semayang ni kita maklum, dalam semayang ni dia kena ada bacaan, kena ada zikir. Jadi kita memang kalau tak sebut kata orang yang semayang pun tak apa, dia tak sebut syarat sah semayang itu mesti orang yang semayang. Tak sebut, ada tak? Tak sebut. Tapi kalau puasa disebut. Sebab nak kata sah puasa itu mesti bagi akal kita, tak boleh mesti kata mesti ada orang yang berpuasa. Mestilah syarat dia, mesti rukun tu, orang yang puasa tu dikatakan sebagai rukun. Dibilangkan orang puasa tu, dibilangkan juga orang yang puasa itu sebagai rukun. Sebabnya kata ulama, ketiadaan ada pada rupanya yang tertentu bagi puasa itu di luar fikiran akal kita. Di luar fikiran akal kita. Boleh kata gambar puasa tu ada dengan tak ada orang puasa? Boleh kata gambar? Tak boleh. Kalau kata kena ada juga. Kata dia masuk tu, kata orang yang puasa tu. Dulu waktu saya ngaji dulu dia sebut ini, kerana puasa itu ibarat daripada meninggalkan perkara yang membatalkan puasa, maka tinggal itu dia masuk pada kata
perkara yang bukan benda nampak, yang tinggal-tinggal ni, benda salbi, tidak boleh digambarkan. Nak gambar tak boleh, mesti kena ada. Adapun sembahyang itu ibarat daripada kita membuat, baca dan umpamanya, itu boleh digambarkan. Contoh, orang kita tengok ada orang baca, mesti kena ada orang. Sebab dia tak masuk dalam syarat rukun sembahyang. Ada tak? Syarat rukun sembahyang itu mestilah yang pertama orang yang sembahyang. Dia tak sebut. Dia dah maklum dah, sebab dalam sembahyang tu ada baca. Bila dia baca mesti ada orang baca. Sebab tu dia tak bilang. Ada puasa ni dia bilang juga. Kalau orang tanya kan. Ketiganya, ni ketiga. Yang akan datang kita nak bahas ni, yang masalah perkara datang membatalkan puasa. Al-imsak, artinya apa imsak? Menahan diri. Menahan diri daripada barang yang membatalkan puasanya. Itu kita akan bahas nanti masuk dalam bab dia. Baik. Di sini kita nak cerita pula bab niat ni. Dan disyaratkan ta'yin pada niat puasa fardu. Jadi masalah puasa fardu dia kena syarat ta'yin, menentu. Ta'yin apa? Menentu. Dan disyaratkan ta'yin pada niat puasa fardu. Apa dia? Iaitu bahawa berniat ia seorang pada tiap-tiap malam. Dia kena berniat tiap-tiap malam bahawa ia puasa esok hari daripada Ramadan. Satu masalah. Ataupun daripada nazar. Nazar tu kena niat waktu malam juga. Sebab dia nazar ni masuk dalam puasa fardu. Atau daripada kafarah, ataupun puasa tu dia mereka kafarah, iaitu kafarah jima. Kafarah jima ni pembahasan yang dalam. Nanti akan datang saya nak bahas juga dalam pembahasan bawah tu nanti. Kafarah jima. Tu macam mana kata 3 bulan berturut-turut tu. Sorry, 2 bulan berturut-turut. 2 bulan berturut. Kalau dia kalau 15 hari, sehari tu dia rehat. Terbatal, kena ulang lagi. Siapa suruh jima? Kalau masa tak tahu kafarah tu. Tu nampak Kalau perempuan tak apa. Kalau kafarah pun dia ada, melainkan dia haid, tak apa. Dia tak ada puasa. Kalau contoh 15 hari dia haid, 20 hari cuti rehat, tak apa lah. Sampai bila sampai masa suci, kena puasa mula. Tak apa, 5 bulan, 30 hari, 4 bulan nanti ada. Tak kena, tapi ada satu masalah nanti akan datang, kita sebut, ada masalah dia kena juga. Masalah yang di perempuan tak ada, kita cerita lah. Ada tu masalah perempuan tu yang menggerakkan sahaja. Dia duduk atas lelaki, nanti akan datang sebut dia duduk atas lelaki, nanti tu tak ada apa, duduk je. Perempuan tu buat kerja rumah. Kemudian sebenarnya kita ni, saya baca ni pasal buat masa kita kalau ada ni, saya rekan semua ni dan semua lagi kita. Dia sebut nanti itu pasal kafarah jima ni, nanti depan tu dia cerita tapi dan cerita hukum berlaku tak berlaku Allah Alam. Tapi sebut dalam kitab, sebut dalam kitab dia kata nanti depan tu nanti jima tu ada. Nanti minggu depan sana ni. Minggu depan ada. Ni masalah minggu depan ni. Minggu depan ada perempuan kan? Tak apa. Tapi kan cerita lah. Dia dalam kitab ni dia sebut gini, memang dia halusi bab ni. Allah sebab apa ulama faham ya? Tak apa, saya baca sebentar, saya baca lah. Baca sikit masalah kafarah jima ni. Yang minggu depan ni saya tak ni lah, saya tak halusi. Dia kata dalam bahasa Arab
Nanti summa i'lam. Dah ke mana tadi? Sekejap. Ni. I'lam anna al-istimna'a biyadihi aw biyadi zawjati aw jarati yuftiru bihi. Ketahui olehmu di dalam kitab lain disebut orang yang istimna, orang yang onani, yang keluar air mani dengan tangannya ataupun dengan tangan isterinya ataupun dengan tangan hambanya, itu membatalkan puasa. Cuma yang haram mana? Yang haram lagi pula batal puasa, iaitu batal semua batal. Ada haram, ada yang tak haram. Yang haram kalau dia mengeluarkan onani dengan tangan dia sendiri, itu haram. Adapun dia mengeluarkan mani tapi mengeluarkan dengan tangan isteri dia ataupun tangan hamba dia, itu tidak haram tapi batal puasa. Nampak pelik? Itu hukum. Tapi di isteri kalau mengeluarkan tangan sendiri, itu hukum dah haram. Istilah kita panggil onani lah. Zaman dulu waktu saya kecil-kecil dia panggil melancap. Dia kata dulu waktu zaman saya tak tahu dulu dia kata. Zaman sekarang tak tahu apa melancap, dia tak tahu. Bahasa baru sekarang ni onani. Dulu waktu saya kecil apa dia melancap dulu kan. Tu. Walau bihaili, walaupun ada berlapik sekalipun. Ada berlapik keluar air mani, batal puasa. Sama adalah dia tu sengaja, nanti pula dia tahu, dia pilih, itu batal puasa. Kemudian ulama bahas ni mungkin dalam kitab yang Jawi ni tak ada, saya nak terjemahkan. Tempat yang membatalkan puasa itu ialah dengan bersentuh kulit. Apabila disentuh itu membatalkan akan wuduknya. Jadi kalau sentuh kulit itu batalkan wuduk. Sentuh kulit, keluar air mani, itu batal dia punya puasa dia. Walaupun disentuh itu dikatakan zakar yang dipotong. Kalau zakar yang terpotong ni, contoh dia terpotong asyafah dia, dia punya topi tu lah, kadang-kadang kita terpotong. Dia kata kalau dah terpotong, dengan sekiranya kekal lah nama dia panggil batal, dia panggil apa? Play, dia panggil itu kan. Itu dia kata, itu pun dia kata ulama, wajib dia dikatakan wajib kena maksudnya terbatal puasa dia juga. Walaupun kata asyafah tak masuk lagi, topi tak masuk lagi, tapi hilang, memang tak ada, dia terpotong lah. Pada asal tinggal itu je, walaupun masuk dengan tak ada asyafah sekalipun, batal puasa. Tu. Ada pun masalah tidak terbatal sentuh akan wuduk seperti mahram. Kalau mahram, fala yuftiru binafsi wa in anzala. Contoh, dia pegang mahram dia, dia peluk makcik dia, dia peluk tu makcik dia, tiba-tiba keluar air mani. Tapi kita tak tahu berlaku tak berlaku, tak ada cerita. Makcik pun muda pula dah bayar dia contoh mak saudara dia, contoh dia pun peluk, dia sentuh, dia sentuh walau dia keluar mani, tapi dengan sekiranya dia sentuh tadi tu dengan sebab kasih sayang. Kasih sayang tu dia sebab makcik kan, bukan dengan sebab syahwat. Kasih sayang ataupun dengan sebab nak memuliakan makcik dia. Jadi dia boleh pun, Allah keluar mani ni paling aku makcik aku sendiri. Hal tu batal puasa ke tak? Dia sebab apa? Itu kalau dengan sebab sentuh tadi, dengan sebab kasih sayang, itu dikatakan tidak membatalkan puasa. Tak batal puasa. Dia sentuh makcik dia tak? Ya betul. Tapi dengan sebab apa? Dengan dia keluar mani, tapi dengan sebab syafaqah, dengan memuliakan makcik dia, itu tak batal. Adapun masalah dia memegang dengan sebab syahwat, peluk makcik dia dengan syahwat,
Ha. Itu dia katakan membatalkan puasa dia. Sebab dia pegang mahram dia, tapi dengan ada syahwat, keluar air mani, itu batal. Tapi kalau dia kalau dia pegang apa tu tak ada syahwat, tapi dengan sebab kasih sayang, dengan sebab memuliakan, keluar air mani, itu tak batal. Itu tak batal. Dia pun kalau kita ustaz, dia tu duduk seorang apa tu, syok seorang apa tu, keluar air mani, ada tak batal. Nasi orang kata syok seorang kan, dia kata tengok dia kata wa mislu zalika, dan seumpama mahram tadi itu, iaitu anggota yang terpotong. Anggota terpotong ni apa? Bukan kata yang bawah tu ya. Kita kata tangan terpotong kan, disentuh tangan, tapi tangan tu terpotong. Itu tidak membatalkan puasa dengan sentuhannya, walaupun dengan syahwat sekalipun. Anggota tu terpotong apa saudara dia kan, pegang kan, dia gosok kan, tapi anggota tu dah terpotong, anggota lain lah, bukan anggota bawah tu. Dia pegang makcik dia, keluar air mani, ada syahwat tu, tak batal. Habis tadi batal tadi, batal tadi tu kalau anggota tu sempurna. Tengok syarat kaji lagi, syarat bagi apa, detailkan lagi. Yang kata batal puasa tadi dengan sebab kalau dia sentuh mahram dia, tapi ada keinginan, dia sentuh apa? Sentuh kulit lah, sentuh kat tangan, tapi tangan tu ada kudung lah, tak kudung pun, tak terpotong apa pun, ada syahwat, batal. Mahram dia tu, ya mahram, tapi dengan sebab syahwat, keinginan, mana boleh, keluar mani, batal. Tapi kalau dia pegang tu dengan tak ada syahwat, tapi dengan sebab kasih sayang, sebab apa? Dengan sebab nak memuliakan, tiba-tiba keluar mani, itu tak batal puasa. Itu dua masalah. Masalah yang ketiga pula, anggota yang terpotong. Apa dia? Telinga potong lah, potong. Lepas tu dia pergi usik kawan tu, mahram dia, usik telinga kawan tak ada ni, kata dia pegang usik kawan tu, kemat, comel-comel tapi telinga tak ada. Contoh, tapi dia mak saudara dia ke, adik dia ke ikut lah. Dia pegang usap-usap telinga tu, keluar mani. Keluar syahwat, aku syahwat ni, keluar syahwat. Kata dia, itu tak batal puasa. Sebab anggota terpotong. Tu dia ulama dia buat itu masalah Ustaz, kalau keluar air mazi lah macam air mazi tak ada. Mazi tak batal. Ni kita air mani. Air mazi tak batal. Walaupun sentuh kulit waktu bawa dia pegang isteri pegang tu tak batal keluar air mazi. Dia air mani. Ni kita cerita air mani Air mani ni banyak khilaf ulama ni. Tengok. Sama ada berlapis ke tak berlapis tak kira. Kalau anggota terpotong tu, berlapis ke tak berlapis ke, kalau keluar mani tak batal puasa. Ada beza kalau meleleh tutup terpancap. Mani tu meleleh tutup terpancap. Beza. Tak ada beza. Asal keluar mani lah. Asal keluar. Tapi kena tengok syarat keluar air mani ni, dia mestilah terpancar melazat-lazat. Jarang keluar meleleh gitu je. Mana tak ada. Tak ada. Dia jarang tiba-tiba meleleh, tak ada apa terpancar tu jarang. Tak ada lagi Orang kata itu mati pucuk tak ada. Ada mati pucuk dapat tak naik tu lain. Ustaz dia ni mati pucuk sampai keluar air mani. Oh tu pelik semua lah. Tapi boleh berlaku. Tapi nak cerita semata-mata air mani. Sebab dalam kitab syarat untuk keluar mani dia ada berlazat-lazat, bersedap-sedap, bertanafuk. Tanafuk ni maksud dia bersedap-sedap satu. Lepas tu satu lagi dia terpancar. Tapi dia tak baca keluar meleleh. Tak tu air mani tu jadi air mazi air mazi. Tu. Setengah daripada membatalkan wudu itu ialah al-amradul jamil, iaitu dengan amrod jamil ni apa? Kita panggil jamu. Jamu tu jamu orang lelaki-lelaki. Tapi dia lelaki-lelaki yang macam mana? Jangan dia buka awal sikit lah. Dia panggil jamu. Dalam bahasa Arab panggil al-amrod jamil. Amrod ni belia yang cantik. Dia lelaki-lelaki. Setengah tu daripada perkara
yang tidak membatalkan sentuhan akan wuduk tu, fala yabtulus saum, tidak membatalkan puasa bagi mereka yang keluar air mani dengan sebab menyentuh akan orang jambu tadi tu. Ustaz dia tu contohnya sangat tak tu contohnya tu tegar apa keluar. Disebut kita tak batal. Sebab apa tak batal? Walaupun ada syahwat sekalipun. Kalau syahwat ada syahwat dia jambu kan. Kita apa kalau lelaki apa? G kan. Tapi pegang tu Allah cuba ada syahwat sekalipun keluar mani tak batal juga. Tak, sebab apa kata tak batal? Li'annahu laisa mahallan syahwat. Itu bukan tempat syahwat. Tempat syahwat ni orang perempuan. Tiba-tiba lelaki pun kita nak juga. Walaupun itu malah ada keinginan pun, tapi itu ulama sebut itu bukan tempat syahwat bagi lelaki-lelaki sebenarnya. Walaupun keluar mani sekalipun dikatakan tidak batal puasanya. Tapi berbeza dengan mahram. Mahram lain. Itu tempat bagi syahwat pada setengah-setengah kelakuan. Apa tu setengah kelakuan tadi? Kalau mahram tadi, kalau dengan sebab keinginan keluar air mani, lepas tu anggota tu sempurna, dia ada, macam contoh anggota semua kan, kita pegang mahram kita, mak saudara kita, dia sama tua dengan kita, dan lawa pula, pegang tapi ada keinginan keluar air mani, batal puasa. Tapi kita pegang mak saudara kita, tak ada syahwat apa pun, tapi dengan sebab nak memuliakan tiba keluar banyak air mani, tak batal puasa. Mak saudara kita telinga tak ada, tapi comel, jangan cantik jago, macam dia usah dia pegang-pegang dia pun cantik tapi tak ada syahwat, itu tak batal puasa. Sama sebab dia dah terpotong anggota. Ada pun yang kata batal puasa tu dengan sebab anggota dia sempurna. Ini nak cerita nama kita sekarang ni pelik berlaku kata tak laku ada berlaku. Kalau tak laku takkan jadi zina ke apa, adik apa, zina apa, adik orang abang apa, adik orang apa, abang orang adik apa semua kan, berlaku. Sebab ni berlaku. Tak ada betul. Katakanlah macam orang ni dia sifat kan. Kalau orang puasa, katakanlah dia ada gurau-gurau dengan dia kan. Kata orang tu bangkit macam mana? Batal. Dia gurau. Sebab masalah perempuan ni, masalah perempuan ni rasa dengan isteri, dia maklum. Kalau masalah isteri, akan datang disebut juga dalam kitab ni. Ni saya tak mau cerita yang bab isteri ni. Tapi tak apalah, nak cerita bab isteri kita cerita balik. Kita cerita lagi. Bab isteri ni ada panjang sikit. Jadi masalah perempuan, i'lam annal wati'a in annas. Ni yang saya cerita ni, tak berat ni. Ni nak cerita ni. Nanti saya cerita bab isteri. Dah habis tadi bab ni okey. Ni nak tanya soalan ni biar dulu kita baca dulu. Ada soalan dia ada kat sini. Ketahui olehmu orang yang mewati, yang bersetubuh itu, jika tertinggilah di atasnya oleh orang perempuan. Apa yang perempuan itu duduk atas dia, walam yahsul minhu harakatun, dan dia tidak mendapat akan gerakan. Dia tak gerak itu relax walam yunzil, sekalipun tak keluar air mani. Tapi syarat tak keluar air mani. Keluar air mani batal puasa. Bini dia dapat kata dia, tapi tak keluar air mani kan. Tak, lelaki tu gerak, tak gerak. Dia kata lam yuftir, tidak membatalkan akan puasanya. Tak batal puasa kalau lelaki tadi. Tu. Tengok dia kata tak batal puasa. Sebab apa kata tak batal tu? Yang tak kata tak batal tu dia kena kait sikit tu. Kalau dia tak masuk keseluruhan asyafah dia. Contoh gini, dia perempuan tak ada apa dia. Contoh asyafah kan topi tu kan. Jadi dia masuk tangan dia melekat sini kan. Dia buat main gitu kan. Dia tak masuk habis. Itu dia panggil masuk, dia asyafah kan sini kan. Dia masuk setengah dia. Dia tak masuk semua. Kalau masuk semua tak.
Dia masuk setengah je. Tak apa-apa, saya tahu hukum dah sikit nanti yang masuk setengah je. Kata contoh lah. Dia ambil setengah je. Hasyafah tu masuk setengah je. Tak, ini kita hukum tak apa nanti apa. Masuk setengah je. Ni hasyafah ni. Ni batang tak dikira. Dia bulat tu. Batang ni tak dikira ni. Ni kita bagi dua. Dia masuk sikit masuk dalam. Kalau dia dah okey. Perempuan tu duduk atas dia. Tapi dia masuk tu agak-agak bom sedang-sedang elok lah setengah. Tak masuk semua. Kalau tak masuk semua keseluruhan hasyafahnya, itu tak membatalkan puasa dia. Tapi kalau hasyafah dia tergelap masuk, setakat masuk semua, itu batal puasa. Walaupun dia tak bergerak. Walaupun tak bergerak, batal puasa. Ulama kaji macam tu sekali. Berlaku Ustaz, Allah alam. Tapi ulama letak hukum situ. Kadang-kadang orang tanya soalan pelik-pelik tak? Nak cerita kata hasyafah tu setakat ni, okey, dia masuk tu setengah je. Perempuan tu nak atas dia. Masalah tu, laki-laki tu tak batal puasa. Tapi syarat dia tak keluar air mani. Kalau keluar air mani batal. Dalam kes ni, lelaki tu kena bayar kafarah. Kafarah lagi nak cerita lah, belum lagi. Kafarah ni apa dia sebut? Ni tengok lagi. Tak ambil lagi tu. Amma iza anzala fa innahu yufsidu sawmahu. Kalau dia keluar mani, itu batal puasa dia. Masalah perempuan yang duduk atas dia. Seperti bandingannya seperti mengeluarkan air mani dengan sebab sentuhan pada tempat yang selain pada faraj. Kita sentuh orang kita kan, kita duduk jamaah kan. Bukan sentuh bawah tu, jamaah kat tek dia, Allah keluar mani, batal puasa. Siapa suruh? Batal puasa. Aku bukan gosok kat bawah tu. Ya betul. Dia duduk gosok anggota selain faraj. Ni tengok orang sebut dia kata apa tengok? Seperti al-inzal mengeluarkan air mani dengan mubasyarah, dengan menyentuh pada tempat selain daripada faraj. Itu membatalkan puasa dia. Dia main. Dia gurau-gurau kan. Dia biasalah dia bulan puasa dengan tak bulan puasa dia jangan macam. Contoh dia bulan puasa ni dia tak tahu orang dia tak bagi nikah bulan puasa. Baru ni tak lepas saya ada dah berlaku dia orang minggu lepas hari Jumaat. Hari Jumaat habis tazkirah orang Jumaat. Ada seorang orang datang masuk jumpa Nazir tu buat saja. Buat surat apa ni? Nak minta nikah. Nikah waktu bulan puasa. Dia minta nikah kan? Dia lah kata buat malam, ya betul, tapi dia kata dia takut tak boleh, takut dia kata tak ada break ni. Nazir tu kata break tak ada ni, payah nanti. Tak apa, insyaAllah boleh kata. Jangan main kata. Buat pasal yang buat? Tak boleh tangguh dah. Dia kata, tak boleh ada sebab ni kata, pelik juga tak boleh tangguh kan. Kata, dia kata kawan tu duduk suar-suar dah rumah tu. Boleh jadi bulan puasa dia gersang juga lama dah. Lepas tu dia tunggu dia kata kenapa dia tak buat tak pasal ni tak bulan puasa dan ni pun dia nak nikah tak nikah juga. Tak apa kat nikah pun tak apa dia kata. Perempuan tu bapak tinggal lah. Dia duduk masih orang tu dengan kawan tu. Tak sedap lah itu kan. Dia kata lebih lah ni kan. Dia kata boleh tapi tu lah. Dia tak digalak tu takut dia terbabah apa semua kan. Dia kena kafarah dia siap tu lah. Baik tengok. Jadi kata ulama dia kata di sini kalau mubasyarah pada tempat selain kita duk pegang tangan rumah kita ke lama-lama duk gosok pun keluar mani. Itu batal puasa yang baik Baik tengok lagi kita nak tahu cerita kafarah Kemudian ulama sebut dan membatalkan puasa tiap-tiap daripada orang yang fa'il dan juga orang yang difa'il. Apa? Orang yang buat, orang yang kena wati. Orang yang bersetubuh dengan orang yang bersetubuh tu batal puasa. Wa illam yahsul dukhulun li jami'il hasyafah. Sekalipun tidak hasillah masuk ke semua hasyafah itu, tapi dikatakan batal puasa. Li'annahu yasduqu alaihi wusulu ainin ila jawfi, sebab dia batal sebab dia masuk dalam rongga. Itu kata batal tu. Baik.
Ini nak kata tadi. Laki-laki tadi kena bayar kafarah ke tak? Wala kafarata ala rajulin ala bil fi'li. Tidak wajib bayar kafarah di atas laki-laki kerana ketiadaan perbuatan. Dia tak buat apa tu, dia kata tak gerak tu buat. Dia buat tak kena bayar kafarah. Habis perempuan, bal al mar'atu al mar'ah faqat. Kena bayar kafarah perempuan, kena bayar kafarah. Bahkan perempuan saja yang kena bayar kafarah. Ini masalah pelik perempuan saja yang kena bayar kafarah sebab dia bergerak kan. Kalau lelaki tak ada bergerak. Tapi ini kau dhaif. Tapi kalau katalah jika kan. Mula-mula dia mula-mula tu memang tak ada silakan kan. Lepas tu bila dah bergerak tu, dia pun buat tindakan. Dia pun nak share sekali. Hantu atas kena bayar kafarah lah. Kena kafarah dah tu. Tak boleh kena bayar kafarah dah. Tapi ini pendapat yang dhaif. Pendapat muktamad kena bayar kafarah dua-dua. Kena bayar kafarah bagi lelaki. Kena bayar kafarah lelaki kena bayar juga. Perempuan yang initiate tu. Perempuan perkara kaki kena bayar juga. Sedap itu Habis benda tu gerak tak, benda tu tak tu walaupun tak gerak lain pun habis itu. Dan batal puasa bagi perempuan dengan memasukkan perempuan itu akan zakar yang terpotong. Zakat terpotong itu batal puasa. Dan di sebaliknya juga, yang ini memasukkan zakat akan faras yang terpotong. Allah Ta'ala faras terpotong tu ni Allah Alam. Tapi ada sebab lagi tak pun batal juga, faras yang terpotong. Allah Alam lah tapi cuma ulama buat hukum tu sebab takut dekat ada. Maknanya kalau banyak tu. Kalau banyak tu. Tak tahu kalau banyak ke, tapi benda tu faras tu yang terpotong. Allah Alam lah. Mayat ke apa tak tahu lah Kemudian habis itu masalah kafarah ni nanti kita nak nanti ada pada ada masalah kafarah. Kafarah ni tak disebut. Baik, kita sebut sikit kafarah masalah kafarah ni dia ada detail ni. Dalam kitab ni detail. Wajib serta qada puasa bagi kafarah yang besar. Bila sebut kafaratul uzma ni, iaitu kafaratul jima. Dia masalah jima ni dia kafarah yang paling besar. Dia sebut kata kafarah yang jima ni dia kafarah pada satu perkara yang besar Baik. Dan juga ta'zir. Ta'zir ni kalau dia tak bayar kafarah tu, dia kena ta'zir, kena denda. Di antara mereka yang tidak berpuasa pada bulan Ramadan. Ini pun ada juga. Baik. Kemudian disebut lagi ulama sebut yang dikatakan kafarah tadi bagi jima' tadi, jima' yang sempurna lagi pula yang berdosa dengan jima' itu kerana puasa. Ini tengok ni. Maka fahamnya tidak ada kafarah yang wajib di atas mereka yang membatalkan puasa tadi itu dengan keadaan jima'. Kalau tak ada jima', seperti makan ataupun mengeluarkan air mani, itu tak wajib kena kafarah, tak wajib. Baik, tengok ni contoh. Tadi banyak isu ni yang itu waktu Ustaz Mahdi jual ni pada tadi Ustaz Mahdi kata betul. Jadi dia kata tak wajib bayar kafarah dengan keadaan jima'. Apa dia? Sebelum nak jima' tu dia makan dulu. Dia membatalkan puasanya dengan makan dulu, kemudian baru jima'. Itu tak kena kafarah. Satu masalah. Ataupun dia mengeluarkan air mani dulu. Dia keluar air mani dulu, lepas tu baru jima'. Biasa nak keluar air mani dulu dan jima' macam mana tak naik dah. Contoh dah. Tapi nak cerita ulama bahas. Dia membatalkan puasa tapi dengan istimna. Apa istimna? Mengeluarkan onani dulu, kemudian baru nak jima'. Itu tak batal. Itu tak kena kafarah. Tapi batal puasa itu tak batal, tapi tak kena kafarah. Itu masalah pertama. Hari kedua ni pelik.
Dan masalah tu juga tak wajib bayar kafarah pada masalah mereka yang membatalkan puasa dengan jima menyertai dengan perkara yang lain. Lagu mana? Betul kan? Tanya. Sambil kita bagi contoh ibaratnya dia sambil makan sambil jemaah. Tu. Dia sambil makan sambil jemaah. Dia bismillah, habis makan, tu masuk. Menyertai sekali. Itu tak wajib bayar kafarah. Yang wajib bayar kafarah dia apa? Dia buka puasa dengan jimat terus. Itu banyak dia kena kafarah. Waktu teruk. Itu nak bayar tak boleh dah. Tak malah. Nak kena bayar orang miskin, 60 orang miskin. 60 miskin tak boleh wakil, tak boleh. Seorang-seorang orang miskin yang lain. Dia kan 3 syarat dia kan. Mula-mula kena negakan hamba tak ada dah. Kena puasa 2 bulan berturut-turut. 6 bulan 60 hari. Tak boleh berturut-turut tu mutatabi'ain ni tu. Tak boleh disengaja rehat sekejap, tak boleh. Kalau dia rehat sekejap kena ulang balik. Teruk tak? Siapa suruh jemaah? Pandai cakap teruk. Ada jemaah saya tanya, Allah Alam lah, dia terjadi pada diri dia ke atau siapa tak tahu lah. Tapi tapi dia ada pernah tanya, kata teruk pandai cakap teruk pula. Pandai pula kata teruk. Jemaah untuk Ramadan tak pandai. Baik, lepas tu satu miskin, untuk fakir miskin pula, 1 mud untuk orang fakir miskin. Kita ambil 1 kilo lah. Sekilo untuk fakir miskin, berapa sekilo? Berat. Untuk fakir miskin 60 orang, tak banyak sangat pun. Ada orang mampu tu, itu yang ketiga. Lebih kurang kita ambil lah, lebih kurang sekilo RM5. RM5 kan? RM5. Lebih kurang RM300 lah. Untuk 60 orang fakir miskin. Jadi seorang tu satu mud RM5 kali dengan 60, RM300. Kalau RM300 dia tak ada kan, tak tahu nak kata apa lah. Itulah sekali lah. Dia tak dipilih. Dia tak dekam dipilih. Kalau tak mampu, mereka kalau hamba tak mampu, mereka hamba kan banyak. Satu hamba tu berapa ribu. Sebab mereka hamba ni, kalau hamba sistem hamba tu masih dipakai lagi di ceknya ada lagi. Guru saya beritahu, Abang Cendok beritahu, orang yang ada sistem hamba ni masih ada lagi zaman sekarang. Di negara Islam di ceknya. Ceknya ni satu tempat di Rusia. Sana pakai sistem hamba. Opal lagi mana? Kalau untuk saya kata kalau nak ambil hamba sana, dia kata jangan-jangan ada orang Rusia. Suka-suka. Dia kata memang ada di Rusia, di ceknya. Jangan-jangan lah tu orang beli. Lepas tu dia kata beli bawa sini habis. Binimu pengal lama ya. Pengal kata. Tapi ada sistem hamba lain, bukan isteri. Hamba dia macam-macam. Jadi nak cerita kata, kalau tak mampu nak keluar hamba, baru pergi pada apa? Puasa. Dia kena setelah puasa, kata tak apalah, saya tak boleh puasa. Tak ada kata, dia kena cuba dulu puasa. Itu pemerintah yang akan ambil puasa tu. Kamu kena puasa dari esok. Bukan kena cuba dulu, kata tak boleh, saya tak ada puasa ni, saya ada penyakit. Dah, mana sebab doktor semua nak tengok zaman sekarang ni, mana cakap ada penyakit, tak boleh. Dia kena puasa dulu. Kalau tak mampu, baru dia pergi ke yang ketiga tu. Dia tak langkah dulu ni. Orang itu yang boleh pilih. Bukan pilih-pilih salah tu. Dia 3 tu tak kuasa, pergi kedua. Tak kuasa, pergi ini. Orang kita faham kata boleh pilih. Salah tu. Baik. Masalah orang kafarah puasa tadi tak pilih lagi dia kata jadi kalau dia menyertai, dia buka puasa sambil-sambil makan, menyertai contoh dengan menyertai benda lain, itu tak kena kafarah. Yang kena kafarah ni buka puasa dengan jima terus. Dengan jima terus. Itu kena kafarah. Maknanya dia buka puasa dulu Ustaz. Dia tak buka puasa dulu, dia tak buka puasa dulu. Dia terus jima. Buka puasa dengan jima terus. Itu kena kafarah. Dia buka puasa dulu. Kalau ini mana bawa hati. Tapi haram tetap haram buka puasa, haram tu selesai. Tapi cuma tak kena kafarah. Bukan kata boleh itu kata tak haram, jangan.
Nak cerita boleh di situ tu dengan mana tak kena kafarah, haram tetap haram. Ini jadi isu kat Ustaz Mahdi tu. Cuma Ustaz Mahdi dia tak detailkan kata dia, tapi dia kata haram tetap haram. Walaupun tu Ustaz dia berjemaah dengan isteri haram ke? Haram sebab dalam bulan Ramadan. Haram tu dia sebab apa? Bukan haram berjemaah dengan isteri tu tak. Haram sebab dia mengerjakan dengan perkara tu dosa besar berlaku dalam bulan Ramadan. Nampak tak? Haram di situ. Ada kena jelas itu tu. Kat banyak negeri itu dia tanya saya, dia tanya saya beritakan haram, mana kata haram. Bukan tak haram boleh kan? Haram tu di segi tak wajib kena bayar kafarah. Tapi tetap berdosa besar. Bukan dosa kecil dosa besar. Kena taubat balik orang kita sebut taubat balik, Pak Faisal dia relax kan, tak ada apa dosa. Dia fikir apa aku dosa lah, aku dengan bini aku kot. Dia fikir kalau jahatkan. Kan kata bulan Ramadan haram tu sebab berjimat dalam bulan Ramadan. Nampak tak? Baik, kalau dia berjimat dengan sebab nazar, kena bayar kafarah ke tak? Dia berjimat bukan bulan Ramadan, 2 bulan Ramadan, kena kafarah ke tak? Tak kena kafarah sebab bukan bulan Ramadan. Dia special, dia bulan Ramadan, bukan special bulan Ramadan. Dia tak boleh jimat bulan Ramadan tu. Orang suruh tahan 30 hari lah. Tu ya, tu ya, tahan tu ya. Kalau nak juga tu tak apalah, buka puasa dulu. Tapi haram dosa besar ke tak dosa besar? Nak jimat lah. Tapi tak kena kafarah. Orang masalahnya nak dari kafarah tapi dia tak tahu dapat dosa besar. Ada dosa besar. Ustaz, macam mana ada jelas yang dekat tak yang jelas yang kes sendiri kan? Dia pergi, dia nak pergi rumah, tapi dia pergi tempat yang lebih bermahala. Adik-adik lagi tak biar gini. Ni masalah musafir pula. Musafir, ini perbahasan cantik. Masalah musafir okey. Habis baca dah tengok. Dia kata okey. Wala kafarata aidan ala man afsada bi jima'in fi ghairi Ramadan. Dan tidak wajib kena bayar kafarah di atas mereka yang berbuka puasa dengan jima' selain daripada bulan Ramadan seperti nazar. Dia ada nazar lah ataupun dia qada. Yang buat apa? Tengah qada qada puasa. Dia jima' pun tak tahan ni. Jima' tu. Weh, kena bayar kafarah. Tak, bukan bulan Ramadan. Dia cedik lah laki aku tadi kena kotak balik lah. Tapi dosa tak? Dosa. Sebab apa? Dia kan puasa kotak. Membatalkan puasa dengan sebab tu sengaja tu haram. Contoh dosa tak dosa. Cuma tak payah wajib kena kafarah sebab bukan bulan Ramadan. Itu satu masalah. Walaupun dia qada bulan Ramadan. Walaupun dia qada bulan Ramadan, tak apa. Apa nak qada bulan Ramadan, dia tak tahu apa pergi buat dengan bini dia. Tak kena kafarah sebab bukan bulan Ramadan. Tak apa satu masalah hari. Kemudian dia kata lagi wala kafarata ala musafirin. Dia musafir ke tak ni? Dan tak wajib kafarah di atas musafir. Lagu mana? Tapi kena niat ni. Kalau tak niat, kalau tak keluar sebelum waktu subuh, kalau lepas keluar subuh, itu kalau dia berjima, itu wajib kena kafarah. Ni tengok ni. Tidak wajib bayar kafarah di atas orang yang musafir yang boleh musafir itu dengan qasrus solat yang boleh 90 minit lah. Yubihul fitrah yang boleh mengharuskan akan membuka puasa. Dia kata aftara bizina, walaupun dia berbuka puasa tu dengan zina sekalipun. Zina na'udzubillah zalik contoh kita kata li'anna ismuhu laisa lisawmi wahda bal lahu ma'az zina. Ni illam yanwi bi fitrihi at-taraffusa. Ni syarat dia gini. Jadi dia nak keluar tu, dia nak keluar apa? Nak keluar musafir. Dia keluar sebelum subuh. Sebelum keluar subuh musafir,
mengharuskan dia boleh berbuka puasa. Tapi kena niat. Kena niat. Kalau dia nak makan apa semua, aku makan kerana niat aku ada rukhsah untuk berbuka puasa. Tiba-tiba sampai ke Hanyai tu, lupa Allah, lupa pelacur pula dah. Contoh, kasih jalan sekali musafir kata ni. Musafir haram tu. Ini masalah musafir, ini bukan masalah musafir, ini masalah apa? Harus buka puasa. Dengan sini tu, buka puasa. Di sini kata ulama, walaupun kerana baginya serta zina, dikatakan di sini tak wajib bayar kafarah. Nak cerita apa? Nak cerita tak wajib bayar kafarah tu ya. Tapi sah tak? Dia nak tadi kalau dia buat zina tu haram hukumnya, sebab di segi zina tu haram. Cuma dia kena niat untuk dia kena keluar sebelum daripada subuh. Kalau dia keluar lepas subuh, contoh pergi dengan lelaki bini, macam tadi lah dia kata dia kahwin lah, keluar lepas subuh, jom kita pergi honeymoon dulu, puasa-puasa ni, lepas subuh baru keluar. Sampai kat tengah jalan tu ada hotel lah, tak tahan pukul 2 petang tengah hari ni, membuat-buat turun buat, tak ada niat untuk lagi pula dia keluar tu selepas berapa? Lepas ada subuh. Lagi pula memang tak ada niat, tak boleh dah. Nak ada musafir tak boleh dah. Sebab itu bukan boleh buka puasa. Di situ haram dalam bulan Ramadan satu. Lagi pula wajib kena bayar kafarah. Habis tu saja kan dia rosak lebih 90 km. Memang lebih 90 km, tapi dia keluar bila? Kalau selepas daripada subuh tak dibilang, tak dikira, itu tidak ada rukhsah. Nampak tak? Itu tidak ada rukhsah. Nampak iman sebab tu dia kata lam yanwi bi fitri at-tarakhus, dan tidak berniat untuk buka tutup tarakhus. Kerana berbuka puasa itu tidak diharuskan melainkan dengan niat. Kena niat tarakhus. Contoh gini. Contoh kita kata dia keluar sebelum subuh. Dia keluar tu sampai pukul 2 hotel, check in hotel, terus berjima tanpa niat untuk mendapat kemudahan. Itu pun wajib kena bayar kafarah. Sebab apa? Sebab dia tak niat. Dia patut kena niat. Kalau dia tak ada niat untuk tarakhus apa, ada kemudahan. Sebab kita maklum orang yang musafir boleh dia berbuka puasa. Dia ada rukhsah bagi dia. Dia ada kemudahan bagi dia. Tapi syarat kena niat. Saja aku niat aku niat membuka puasa ni kerana ada rukhsah bagi aku dalam musafir. Kalau Allah Ta'ala, patut boleh. Kalau itu selepas, itu sebelum daripada sebelum subuh. Kalau selepas subuh, Lepas subuh tak kira. Wajib kena kafarah kalau dia berjimat masa tu. Batal puasa pun dah. Gini kita cerita kafarah ke tak kafarah. Contoh gini, tiket pukul 12.30 hari, tiket berapa nak pergi Switzerland. Kita musafir boleh ni, sampai dekat transit, dapatlah hotel baru pula dah. Aduh, tak tahan berjimat situ pula dah. Dia keluar tadi selepas daripada subuh. Maka di situ dia jimat kat hotel tu, wajib kena bayar kafarah. Wajib kena bayar kafarah. Saya dah niat Ustaz, saya dah niat untuk kemudahan musafir. Dia betul niat, tapi satu syarat tak lepas apa dah? Keluar lepas subuh. Dia syarat kena keluar sebelum subuh. Dia check in buat hotel, buka. Dia kata flight pada 2.30 tu keluar dulu tempat lain tu, keluar sebelum subuh. Itu syarat dia. Dah lepas masalah. Keluar sebelum subuh. Fikir lain. Kalau Ustaz, nanti kena sembahyang lain, letih dan leceh. Siapa tu kena berjimah sangat? Kau kata tahu lah buku akam tu. Nak sangat. Dia kata check in hotel dekat check in hotel dekat Farsi ada Ustaz, dekat Dubai. Tapi nak pergi Switzerland tu kena check in kat Dubai dulu. Tapi saya punya flight Ustaz pukul 12.30 hari Ustaz. Mesti saya kena keluar
Keluarlah awal sikit subuh. Habis nak lepak mana tak? Kau dah pandai jimat atau tak pandai? Keluar sebelum subuh tu kau pergilah semayang kat dekat lepas mungkin kau tu kau semayang, pergilah masa kau duduk ke. Keluar sebelum subuh. Pandai buat je. Hak tu tak pandai. Hak tu nak kaya hukum tak pandai. Itu dah kenapa. Hak tu kena faham itu lah. Kalau saya masalah. Biasa tak ada orang tanya lah. Nak tanya apa, paling-paling pun buat untuk diri sendiri lah. Ya. Ini bukan bab Dan ni cerita dia sebab masalah kawalah okey dah lah. ini bab apa jamak dah pasal solat. Dia pakai kan kita kena keluar subuh pun kan. Itu yang terpakai subuh tu, itu masalah kalau jamak puasa tu masalah Jumaat. Kita nak sembahyang Jumaat tu. Ini masalah puasa, ni kena sebelum subuh. Ini masalah puasa. Macam nak kasar jamak solat Itu tak ada terikat tengah masa, tak ada terikat masa. Melainkan pada hari Jumaat. Kalau kita nak musafir juga kena sebelum subuh sebab nak kita supaya kita dapat rusuh, tak boleh kita sembahyang Jumaat. Tapi kalau kita jenis kaki sembahyang Jumaat juga, sebelum subuh ke lepas subuh ke kita keluar, tak ada salah apa. Kita sembahyang Jumaat, wajib sembahyang Jumaat, rusuh tak ada rusuh macam tu. Dia cuma rusuh tu boleh kita tak sembahyang Jumaat. Syarat apa? Kena keluar sebelum subuh. Hari lain tak ikat apa. Hari Jumaat, masalah puasa dia kena tingkat. Kalau nak kata kita nak buka puasa, syarat dia mesti dah keluar sebelum dari subuh, keluar daripada sembahyang sebelum sembahyang subuh, sebelum fajar. Bila dah keluar fajar, sebelum subuh kita keluar jumpa harian. Kita niat, aku niat untuk buka puasa kerana ada kemudahan mereka. Tak apa boleh. Tak salah, kita nak buka puasa pun tak apa. Sahaja okey. Tiba-tiba dia keluar sebelum subuh. Sampai dengan harian tu, rasa tak tahan makanan tak ada, tak apa kita jimat dulu. Kena kafarah? Tak ada kafarah. Tapi niat dulu lah. Jangan tak niat. Aku niat aku buka puasa nak jimat ni. Kerana aku sahaja aku niat buka puasa kerana ada kemudahan. Dan ada musafir. Ilahi ta'ala. Bawa masuk. Contoh. Kena kafarah tak? Tak kena kafarah. Tapi kalau tak niat tu, tak ada niat untuk dapat kemudahan untuk buka puasa tu jimat, itu kena kafarah. Walaupun kata saya tengah musafir ya awak niat tadi tarhus. Ada niat rukhsah tak ada niat rukhsah, kena kafarah. Kalau dia niat nak batal kepuasan walaupun dia tak makan tak minum dulu. Walaupun tak makan tak minum dulu pun sekalipun, tapi rukhsah untuk mendapat kepada rukhsah tu. Rukhsah apa? Rukhsah sebab dia musafir, tapi kena niat lah. Lepas tu dia dah batal puasa dengan jimat, itu tak apa, tak kena kafarah. Contoh. Tapi kalau kau dah sempat Ini bab kafarah ni saya dahulukan dulu sebab bulan minggu depan saya tak cerita dah kafarah sebab takut ada perempuan datang. Ya. Tadi dengan apa sembahyang Jumaat kan. Maknanya kalau contohlah kita balik raya kan. Maknanya kalau hari Jumaat terlebih, maknanya kalau kita tak boleh sembahyang Jumaat sebelum subuh lah. Ya, kena keluar sebelum subuh baru kita tak wajib sembahyang Jumaat. Kita kena zuhur ya, majamah. Kalau selepas apa subuh, selepas subuh, maknanya wajib kena mengerjakan solat Jumaat. Wajib. Tak ada. Kalau dia tinggal juga haram. Dosa-dosa haram. Kalau dia buat zuhur tak, dia kata haram. Tapi sah puasa dia apa masalah. Solat zuhur tu sah. Tapi haram dari segi dia meninggalkan solat Jumaat. Perbuatan itu haram besar, dosa besar, bukan dosa kecil dah, dosa besar. Sebab tu dia kata rukhsah tu kena tengok. Kalau hari lain tak ada kira selain Jumaat je. Itu dia macam bab puasa tak ada ni. Kena sebelum daripada subuh. Tapi kalau dapat Jumaat juga tak ada masalah kan? Kalau kita keluar sebelum subuh, tapi nak solat Jumaat hari itu boleh juga, tak ada masalah kan? Boleh, dia solat Jumaat tak ada masalah apa. Lagi bagus. Tapi kalau dia kata orang tu keluar lepas Jumaat, orang tu keluar lepas subuh sekalipun, tapi memang dia jadi suka dengan Jumaat, tak ada salah apa, tak ada isu apa pun tu. Tak dapat tidak, dia wajib kena solat Jumaat. Walaupun kata Ustaz, saya nak solat Jumaat lah, tapi tempatnya tak ada. Itu tak salah bagi alasan lah. kalau jalan jam sah. Kalau dia katalah dia keluar sebelum subuh kan. Sebelum subuh. Sebelum subuh tak ada salah apa. Sebelum subuh kan. Sebelum subuh kan. Katalah jalan dia kedah kan. Kalau awak tu jalan okey kan.
Lepas dekat Seri Ribu tu jalan dah jam bang. Kan? Masa tu dah masuk Jumaat. Dan nak keluar pun tak sempat macam. Itu ada keuzuran. Sebab memang dia nak keuzuran hari ni sebab nak pergi sebab tu memang ada keuzuran dia nak sembahyang Jumaat, tapi tak boleh nak sembahyang macam kita lah sakit sebagainya keuzuran kan. Tu tak apa lain. Ini masalah dia memang sengaja. Memang dia pergi cari jalan lain. Tak boleh sengaja tu. Faham tu. Tak boleh cari jalan lain. Tak mahu nak sembahyang Jumaat tu cari jalan lain tempat yang tak ada masjid tak boleh. Tak boleh gitu. Lama-lama nak kaya ni kan. Kaya yang Jumaat tu ramai balik lah. Sebab dia hari yang kita raya kan. Mesti ada balik awal ni. Berkoceng kan. Kita alasan. Kebanyakan ni tu lah. Bila kita cakap bersabda tu, kita tak kira waktu keluar tu. Tak kira dah. Lebih berapa malah tu. Dia orang selalu begitu. Dua malam ni tak ada Jumaat dah. Dia tak ada cara tu. Dah habis. Tu masalah kafarah tadi tu. Ustaz, Ustaz. Saya nak tanya pasal jimat dalam puasa tadi. Kita boleh tak apa. Kita tanya apa? Memang tak boleh mahram lah kan? Memang tak boleh diharam jimat dalam puasa kan? Walaupun kita kata walaupun Ustaz saya dengan isteri saya Ustaz takkan haram Ustaz. Kita bukan masalah isteri kita isteri. Dia berjimat dengan dalam bulan Ramadan. Tak kira tak siang. Walaupun kita kata saya nak makan dulu Ustaz waktu saya jimat. Tak boleh haram. Tak haram tempat dalam puasa Ramadan. Luar bulan Ramadan tak apalah, nazar ke kodok tak apa. Kalau sebelah malam Ustaz. Sebelah malam tak masalah apa. Sebelah malam tak ada apa. Nak gomok-gomok lah malam. Dia kata siang hari. Kan bulan Ramadan kan siang hari dia kira. Telajak subuh tak apa dah haram di sekitar sembahyang puasa tu lain. Tak sampai sembahyang subuh lain lah. Tapi kata kalau telajak sambil sembahyang tu tak boleh lah. Tak boleh gitu. Dia sebab dia sakat dia bulan Ramadan ni bulan kita waktu kita puasa tu. Terbit dia matahari lepas waktu subuh sampai terbenam matahari. Waktu tu kita tak boleh buat. Sebenarnya kalau awak sikit boleh, malam boleh. Jadi tak tahu lah orang siang hari ni orang ada PN ni tak siang hari tak tahu lah. Dia orang dia dah nafsu tak suka. Syahwat dia tak sama. Dia main tengah hari, dia main petang jadi main waktu pagi pukul 10, 8 dia dah gini kepala lah. Dia tak tahu tak. Dia tak suka Betul dulu ada dulu kat kampung-kampung. Dia kahwin dalam bulan Rejab Syakban ni. Dia tak bagi. Dia tak bagi. Sebab memang tu. Memang tu sebab tu. Dulu kalau bulan Rejab bulan Syakban ni orang cakap dia terbabah nanti lah. Sebab itu terbabah. Macam ni bulan Ramadan. Minggu lepas Jumat. Minggu lepas 2-3 hari ni. Dia mah. Minggu lepas, Jumat minggu 3. Dia bagi bawa borang. Laki-laki tu lah, orang Terengganu. Bawa orang dia kata, kahwin lah. Kahwin orang kaya ni. Dia pun malu lah, dia pun macam malu lah. Lepas tu saya kata, Ustaz, Ustaz. Lepas tu saya tanya, nak cerita payah, takut terbabah tu lah. Kita cakap bukan main memang takut sebab dia memang dia orang bawa kahwin ni, dia macam-macam. Dia tak ada kira pagi, dia tak ada kira malam lah. Dia tak tunggu, dia nak dia tak cakap juga tu dia tak suka. Jadi dia bulan Ramadan pula. Allah, cari pasal. Dia betul minta borang dia tu. Jadi Nazir tu, yalah kita peringatan kalau dia orang tu pun macam dia kata sebab apa nak kahwin cepat ni, tak ada tunggu ke kan. Dia cerita orang tu tinggal seorang apa semua tu. Kalau tu dia main macam nak ni kan. Tapi kita bagi kahwin lah, nak berzina tu. Tapi takut tu lah dia kafarah apa semua. Kalau orang senang tak apa, kalau susah tak kena ya. Nak lepas nama pun tak ada dah, nak puasa. Kau boleh buat semua tu, puasa tu 2 bulan tu turun. Wish. Non-stop. Non-stop 2 bulan. Laki-laki, kalau perempuan tak apa. Perempuan apa, dulu 4 bulan habis lah. Dia lahir lari tak apa. Laki-laki tak ada, senggang tak ada apa dah. Satu hari pun jalan puasa juga. Kalau dengar orang tu ada puasa satu hari tu, cara kata ada benda lain ni. Ada banyak berlaku tempat kita, banyak orang bukan, banyak kan tak tahu kafarah ni. Dia ingat laki bini kan. Kemudian biar aku laki bini aku kan, dia tak tahu kata berdosa. Haram dosa tu. Ini salah patut dalam buat teka-teki dan kita bekam. Apakah yang jadi dikatakan berdosa kita berjimat dengan isteri kita?
Betul, jam apa? Di dalam bulan Ramadan pada siang hari. Haram ke? Haram dengan sebab bulan Ramadan. Berjima. Kalau tak, walaupun saya makan dulu berjima, ada jadi halal, bukan jadi halal masa bulan Ramadan. Bulan Ramadan tak apa. Nazar tu kau tak puasa tak masalah apa. Tak kena kafarah lah. Itu dipanggil kafaratul uzma. Kafarah yang terbesar iaitu kafarah jima. Itulah yang disebut faedah dalam masak ni itulah. Itulah maknanya nak elak daripada itu kita juga mana dah sampai kan. Tapi dia dosa besar tetap dosa besar, dia tulis kena highlight dulu. Takut bila tak highlight tu orang betul-betul dia akan jadi biasa. Tak apa lah, bukan masa dulu nanti kita ganti. Dia tak tahu kata tu dosa besar. Sebab dia punya bila musafir itu tidak berkaitan dengan tadi tu dah kan. Maknanya dia nak elak daripada kena kafarah kat rumah dia. Dia pergi musafir. Kan? Lepas tu pula tak ikut dia punya syarat-syarat. Syarat dua tadi tu. Kena kafarah juga. Kena kafarah juga. Keluar bersubuh. Lepas tu tak ada niat tarakus, tak ada niat rusak. Dia nak niat tu nak membezakan rusak tak rusak kena niat dulu. Kita nak buka puasa ni kena niat dulu rusak. Dia tu jalan haram tu. Tapi itulah dia punya keyword tu musafir. Itu masalah. Salah tu. Ada di mana situ dia kata tak apa kalau kita nak maksudnya dia nak honeymoon lah bulan puasa ni. Tak dia punya tu itulah kalau tak tahan kan. Orang kan suruh musafir. Sedap lah musafir tak kena kafarah Kafarah macam tu juga kalau tak ada niat. Kalau keluar lepas subuh pun tak ada pun semata-mata tu kafarah juga. Lepas subuh keluar. Sebab dia fahamnya Musafir. Padahal dia tak ikut syarat dua syarat tu lah. Dia kena ada syarat. Kita masuk kerja mana ada syarat Apa-apa buat kerja ada syarat tak ada. Masuk kerja ada syarat tak ada. Bukan lebih suami ni. Macam tu, mana-mana semua ada syarat. Ada syarat semua. Pekerjaan dunia pun ada syarat. Lagi ketat lagi syarat. Ni kan kata orang musafir tak ada syarat apa. Ada syarat kan. Bukan lepas gitu. Ni orang nak buat. Dia nak buat mudah-mudah dengan hukum agama tak boleh gitu dia nak lari dari kafarah tu. Dosa besar dia tak ada fikir dah. Dosa ni tak ada apa dah dia pun. Terbaik. Habis itu tengok lagi kita. Qala al-musannif rahimahullah. Minggu depan kita kafarah dah tak ada dah senang. Jadi tu pakar-pakar bagi tahu lah kat rumah semua. Keluarga semua. Ketiga dan disyaratkan ta'yin pada niat puasa fardu. Syaratnya kena ta'yin puasa fardu. Apa dah? Iaitu bahawa berniat ia pada tiap-tiap malam bahawa ia puasa esok hari daripada Ramadan atau daripada nazar atau daripada kafarah. Tak boleh itu. Dan tiada wajib niat fardu. Tak wajib. Saja punya fardu bulan Ramadan. Tak semua fardu pun tak apa. Nawaitu sauma syahri Ramadan. Tak semua fardu pun tak apa. Nawaitu sauma wadin an-adai. Tak semua Ramadan fardu tak apa. An-adai Ramadan. Boleh tak boleh? Hazihi sanata lillahi ta'ala. Boleh? Tak semua fardu pun tak apa. Dan disyaratkan padanya, pada seorang tu, bahawa menjatuh akan niat itu pada malam. Apa semalam? Iaitu kata malam tu antara jatuh matahari dan naik fajar. Apa jatuh matahari? Masuk waktu maghrib. Masuk waktu maghrib tu, lepas waktu maghrib tu boleh nak niat. Dan naik fajar. Jadi sebelum naik fajar. Iaitu lafaz niatnya nawaitu suma ke sauma. Sauma ke suma kita tahu. Sauma kan. Nawaitu sauma wadin an Ramadana. Apa tak? Itu paling semua buang. Artinya saja aku puasa esok hari daripada Ramadan. Itu boleh. Begitu.
Tanbihun, berkata Syekh Qayyubi, dan sunat bahawa berniat ia pada malam yang pertama daripada Ramadan itu dengan nawaitu sauma syahri ramadana kullahu hazis sanata. Nampak tak? Kita niat waktu awal Ramadan tu, kita niat untuk sebulan. Sunat bagi kita, bukan wajib, sunat. Artinya sahaja aku puasa 1 bulan Ramadan sekaliannya yang pada ini tahun, itu dikatakan sunat. Kita ucap gitu. Sebab apa kata sunat? Sebab apa kata sunat? Ni tengok. Dia kata sunat tu sebab supaya memberi manfaat akan dia akan seorang tu taklid akan Imam Malik. Sebab dah kita nak supaya kita nak memberi manfaat pada kita tu, kita mengikut akan Imam Malik tu taklid. Pada satu hari yang ia lupa akan niat puasa pada malamnya. Ni contoh, kita terlupa niat puasa pada malam ke-20. Jadi bila kita niat untuk sebulan dari itu, memada pada Imam Malik, memada apa tu? Memada ke mempada? Memada pada. Memada Imam Malik dengan satu niat pada malam yang pertama daripada sebulan Ramadan itu. Jadi memadalah. Kalau kita terlupa pada puasa, kita katakan puasa ke-20, lupa nak niat, maka memadalah kita niat yang sebulan tadi itu sebagai kita cover balik. Itu boleh, itu sunat hukumnya. Tiap-tiap malam wajib kena niat. Sebab tu tiap-tiap malam itu dalam mazhab Syafi'i wajib kena niat tiap-tiap malam. Sebab tu dalam sebutan kita dia kata wajib niat puasa pada malam bagi tiap-tiap hari pada puasa fardu. Wajib. Ada pun puasa sunat maka sah niat tiap-tiap hari malam ataupun sebelum zuhur. Maka jika berniat ia pada malam yang pertama bulan Ramadan seperti ia niat sahaja puasa bulan Ramadan sekaliannya, maka tiada sah puasanya melainkan hari yang pertama sahaja yang sah puasanya. Kalau niat sebulan tu, dia hanya terpakai untuk, kalau dalam mazhab Syafi'i kita, terpakai untuk sehari esok tu ya. Walaupun niat sebulan, tapi terpakai sehari saja. Untuk esok dia terpakai. Walaupun kita niat sebulan. Sebab apa? Dalam mazhab Syafi'i kita terpakai untuk esok saja. Sehari dia terpakai. Nampak ya? Tengok, lepas tu dia kata, jika ia tiada niat pula pada tiap-tiap malam yang kemudiannya, kalau kita maka jika ia niat pula pada malam yang kemudiannya, maka sah puasanya. Jadi kalau untuk esok pula, kita kena niatlah untuk esok hari pula. Niat untuk puasa esok, niat untuk puasa besok esok. Katakan malam ni kan, saja aku niat puasa bulan Ramadan sekalian bulan Ramadan. Kita niat tu je. Tak ada niat apa untuk esoknya hari, untuk esok hari. Itu terpakai untuk esok hari saja. Ada hari kedua kena niat lah. Kena niat tiap-tiap hari. Kena niat wajib tiap-tiap hari kena puasa. Niat kena niat puasa. Ustaz, ada soal dia. Jadi kan kalau kita puasa sebulan, katakanlah dalam hari 15 tu kita terbatal. Terbatalnya? Puasa lah kan. Kan? Dia cakap yang niat sebulan tu dah terbatal lah juga. Betul tak? Niat sebulan tu? Maknanya sekarang ni kan kita niat puasa sebulan malam pertama kan. Jadi maknanya kalau sebulan tu kita tak ada terbatal lah puasa kita. Terbatal maksudnya kita kena niat tiap hari juga. Jadi dia cakap kalau katalah kita tengah puasa tu puasa kita terbatal. Puasa kita terbatal maksudnya pada siang hari. Pada siang hari. Bukan sebab terlupa. Bukan sebab terlupa. Tak. Mana kita terbatal lah kan. Kita tak apa kan. Muntah okey. Jadi niat yang sebulan tu dah turut terbatal. Maknanya lepas tu kita kena buat, maknanya kita kena tetap malam Tiap malam macam biasa kena niat tu lah. Tak. Katalah katakan hari 15 atau hari 20 dia terlupa lah. Dia terlupa dah siap. Itu pada niat. Niat yang bulan
sebulan tadi dah sebab kita terbatal tu, dia cakap dah sebulan tu dah tak pakai. Itu tak ada sebut, tak bisa dengar kita. Tak bisa dengar kita. Sebab dia niat dalam awal tu. Betul lah. Kalau sempena kita tu macam tu. Dan kita macam tu, bahan itu lah. Dia niat tu, dia untuk pakai untuk sehari saja. Niat untuk sebulan tadi. Dan tadi niat tadi tu, sebab kita ni, dia kata apa? Niat tu, dia kalau dia lupa akan niat puasa tu, maknanya memada dengan dia ambil niat untuk pada Imam Malik tadi. Masuk tadi tu. Siapa? Yang Imam Malik. Dia kata terbatal lah. Dia tak terbatal. Sebab dia puasa sebulan. Sebab dalam bulan Ramadan kan. Terbatal apa lagi? Dengan sebab hutang. Dia macam lupa tadi. Baik. Adapun mazhab Maliki, maka sah niat puasa sekiranya bulan Ramadan. Dan mazhab Hanafi, sah niat puasa pada siang hari bulan Ramadan. Maka kata siang hari sebelum tergelincir matahari, sebelum masuk waktu zuhur, mazhab Hanafi tu boleh niat. Maksudnya macam kita niat puasa sunat lah. Dia sunat lah. Sebab tu dia sunat lah. Tapi bagi mazhab Hanafi, mereka puasa, mereka niat boleh sebelum daripada gelincir matahari. Tu. Dia tak kata lah kan. Dia tak puasa sebulan kan. Malam tu pun dia terlupa lagi kan. Maksud pagi tu Allah terlupa lah makan. Dia kena taklid dalam mazhab Hanafi. Kena taklid mazhab Hanafi. Ulama sebut begini, kalau nak taklid mazhab Hanafi tu, dia kena tahu perkara-perkara yang membatalkan puasa dalam mazhab Hanafi. Habis tu nak macam mana? Kita kena jaga perkara-perkara sunat dalam mazhab Syafi'i kita, dan kita kena tinggalkan perkara-perkara makruh dalam mazhab Syafi'i kita. Maka barulah dikatakan boleh dapat dalam mazhab Hanafi tadi. Tapi kita tahu lah mazhab Syafi'i kita apa perkara sunat, kena buat. Boleh jadi itu wajib bagi mazhab Hanafi. Perkara makruh dalam mazhab Syafi'i kita kena tinggal. Boleh jadi dalam mazhab Hanafi itu perkara batalkan puasa. Sebab tu kena buat semua. Hak sunat pun kena jaga, hak makruh pun kita tak boleh buat langsung. Takut-takut kita boleh hidup tu, boleh kita tepi ni pun batal puasa. Mazhab Syafi'i kita hak makruh sini. Kena dalam ni hak makruh. Tiba-tiba mazhab Hanafi boleh untuk hidup batal. Jadi sebab tu dia kena jaga itu. Kalau nak kata mazhab Hanafi, boleh nak kata lagi tak apa, boleh. Tapi kena tahu syaratnya tadi. Sebab tu nak kata ulama macam mana? Nak jaga syarat. Kita jaga perkara-perkara sunat dalam mazhab Syafi'i kita. Ni kita kata kita tak tahu mazhab Hanafi ni. Kita jaga perkara-perkara sunat dalam mazhab Syafi'i kita, satu. Yang kedua, kita tinggalkan perkara-perkara makruh dalam mazhab Syafi'i kita. Takut-takut perkara makruh itu adalah perkara yang membatalkan puasa dalam mazhab Hanafi. Takut-takut perkara yang sunat yang kita kerjakan dalam mazhab Syafi'i itu, takut-takut perkara yang wajib. Nampak tak? Ulama dia boleh tak masalah, sebab takut kita tahu lah. Maknanya selain pada puasa boleh tak kita gunakan tadi? Boleh, tapi kena tahu benda-benda sunat. Okey, contoh dalam semayang. Perkara sunat dalam semayang tu, urus apa dalam solat jamaah tu apa? Kalau mau tahu tu, Syafi'i. Saya start pas semayang zuhur tadi, saya makan di mazhab Hanafi. Itu dia kena tahu perkara sunat, dan dia tak buat perkara makruh. Kalau goreng sikit kan, berapa kali ke? Tak tahu dalam mazhab Hanafi dia berapa kali? Tiba mazhab Hanafi tu sekali. Lepas tu kena tahu. Lepas tu mazhab Syafi'i kita, kalau kita tak tahu mazhab lain pun, tapi Syafi'i kita biar betul-betul. Kita tahu kan, kena tahu betul benda sunat, benda makruh tu, benda haram tu apa. Kena tahu. Benda sunat ni kita semua tahu. Tapi kena tahu semua. Sebab kita akan datang takut-takut kita akan bersurat nak taklid dalam mazhab Hanafi. Faham ni Betul lah macam bila buat tawaf tu kan. tawaf. Kita minta klik tentu kan. Kita klik gitu tak tahu apa pun benda sunat. Lepas tu dia ajar kata mazhab Syafi'i itu benda-benda sunat dalam haji tu, kena berhati dengar tu, belajar tu. Kursus haji tu. Sebab tu dia ajar kata boleh mazhab taklid mazhab Hanafi sebab ni kalau bersentuh sini, kalau tak sentuh batal. Dia sebut itu. Itu kena belajar betul dalam mazhab Syafi'i kita tu. Sebab ada kat atas sana dia tak perlu taklid mazhab Hanafi. Kalau tak tahu, membuat tak tahu, macam mana. Itu pun pendapat dhaif sekalipun. Baik.
Tak faham ni Kemudian dulu kita dah beritahu sunat kita berniat. Berniat tu mana yang sempurna disebut dalam kitab. Yang dikatakan sempurna dalam niat ni, disebut dalam kitab ni, dia kata apa? Nawaitu sawma ghadin an adai fardi syahri Ramadana. Nak baca haji sanata ke haji sanati? Nampak tu. Nampak dalam kitab dia tulis apa? Nawaitu sawma ghadin sawmi syahri Ramadana kullam haji sanata bukan haji sanati. Ini masalah nahwu. Melayu kita untuk baca bawah semua. Tak ada salah apa tapi sah Dan asalnya kalau kita nak niat puasa sempurna macam mana? Ni. Mati an adai fardhi syahri fardhi syahri Ramadana. Ini baca hazi sanata, bukan baca hazi sanati. Hazi sanata ada lagi benda sunat. Disunatkan tambah pula. Imanan. Ini sunat dia tambahan. Yang perempuan tak tahu. Imanan wahtisaban. Wahtisaban lillahi ta'ala. Ini yang paling sempurna, paling afdal. Sebenarnya niat ni soal nanti tak payah padam apa nanti semua. Nawaitu shawma wa lil adai fardhi syahr Ramadan hadhihi sanata. Jangan cakap saya salah. Ini zaraf. Dia nak i'rab lah. Imanan wa ihtisaban lillahi ta'ala. Saja aku nak berpuasa pada esok hari, niatkan hati daripada menunaikan fardu bulan Ramadan pada ini tahun kerana iman dan hitungan kerana Allah Ta'ala. Ihtisaban kerana beriman dan juga menghitungkan diri kerana Allah Ta'ala. Tu. Ini nanti imam senang baca. Dalam itu sahaja aku nak berpuasa pada esok hari dalam bulan Ramadan tahun ini, pada tahun ini kerana beriman dan menghitung diri kerana Allah Ta'ala. Nampak pahala sunat lebih lagi. Kita nak pahala sunat yang banyak. Ni kan dalam kitab tak ada sebut, tapi dalam kitab lain ada. Ini pernah dengar ni semua dah. Ini paling semula kan. Itu dia Sunatan sunati itu apa beza? Hazi sanata. Kalau hazi sanati tu dipanggil haraja. Kalau nak baca hazi sanati boleh. Nawaitu sawmadin an alai fardhi syahri Ramadanin hadhihi sanati. Baca Ramadan ni. Kok tu pula? Dari segi nahwu lah. Saya kan terima apa saya patut ni. Boleh usahanya cari sanata. Sebab dia zarah tempat, masa. Pada ini tahun. Ada pada ini tahun.
Pada tu nak menunjuk kata dia kena baca pada atas zaraf. Maksud dalam lainnya dia maksud panggil mansub nasab dengan zaraf zaman. Tak ada rakaman apa. Kita dengar ni. Ni boleh tulis dengar apa. Saya ingin nak baca malam ni apa? Baca. Ini yang paling sempurna sekali. Kita dah selalu doa tak apa dalam niat tu kita ingat tu lepas sebulan. Tambah lagi iman dan wahtisab tu rukun sunat. Saya sebulan Ustaz, ada setengah kan ada nawaitu shauma syahri ramadhana. Dia baca kullihi. Asal baca kullahu, keseluruhannya, keseluruhan bagi puasa bulan Ramadan. Dia kena ada yang panggil, dia panggil takkid pada sauma. Sebab dia takkid pada kata sauma, pada dia kata dia kena balik atas juga. Kalau baca kullihi, nawaitu sauma syahri ramadhana, kullihi, keseluruhannya, keseluruhan bulan Ramadan. Boleh juga? Boleh. Kullihi pun boleh. Saja aku berpuasa, aku niat akan berpuasa bulan Ramadan, keseluruhan bulan Ramadan. Boleh? Ataupun keseluruhan puasa bulan Ramadan. Boleh juga. Itu duduk boleh. Ini duduk boleh. Boleh. Tapi hazihis sanata, itu kena baca pada ini tahun. Jadi hadis sanati itu tak boleh. Melainkan hadis syahr Ramadhani kullihi hadis sanati itu boleh. Kalau untuk sebulan puasa sebulan. Dari segi namu tu. Dari segi niat sah. Kalau waktu baris tapi cuma nak buat pada sunat. Kalau sunat tu kita betulkan baris tu dapat pada sunat. Itu lagi bagus. Kalau dulu tu memang hadis sanati lah. Tengok macam tu je. Tak pencet dah. Tak. Memang kalau ini memang hadis sanati ke sanata? Nanti. Memang saya pun baca sanati dulu. Sama lah dulu. Sebab dulu semua terimam lah. Dia terima macam tu tak dia? Dia punya niat hadis sanati. Kalau bukan masa nawaitu saum abang. Tak terima. Tok Kodi macam tu. Tok Kodi sama kan dia? Tok Kodi pun macam tu tak baca. Apa lah. Dalam surat rukun pun hasilnya sanati. Ya, dan dalam tu ada sanati kan? Macam mana tak ada orang tak ada betul kan? Habis nama pun selera habis. Tak ada mana syarat lah. Dan kalau sekarang ni, kalau mufti dah tengok tu, kalau dia kata betul tak tahu nak kata apa. Dia sikit baris tu. Benda tu basic. Bukan nama berpayah kan, tu dia benda yang basic. Tapi kalau tak tahu tak tahu nak kata apa. Betul tak? Bukan senang kan nak jadi ni. Nabi kita faham kan? Ni mana ni boleh baca, start baca mana ni. Imanan wa ihtisaban. Tak iman kata pelik ya. Aku tak ada dengar semua juga. Aku kata iman nanti pun main ustaz seorang ni buat pelik semua. Kata kau tak, ni dalam kitab ni Kasyifatus Sajah. Tulis nama kitab saja. Saya kena suruh cari. Nanti orang tak cari kat saya. Pak Mencet. Pak Mencet boleh kat bawah. Bukan mana. Saya gimana tahu doktor macam ni. Apa ustaz ni pelik ni. Dalam kitab pusat apa yang saya tengok. Saya ada dua kitab ni, pusat lama nanti versi baru. Muka surat apa ni? Muka surat 331. Cetakan, surat tu cetakan tu. Oh, dah takut tak mati lah. Benda isu juga ni, kau tak pernah dengar apa iman mati semua tak pernah dengar kan? Itu hadis kan, iman yang macam apa? Hadis dia percaya lah, tapi kata betul ke masuk ke dalam ni? Betul lah dah. Kata Nabi kita lagi ni. Wa yusannu ayyakuna ba'da zalika imanan wa ihtisaban. Disunatkan maksud berkata selepas daripada itu tambah imanan wa ihtisaban. Nampak disebut dalam kitab ni. Baik. Kita nak tulis dalam kitab ayat buat kurungan pada faham kan? Apalah ni geng-geng ni pakat ikan ayat ni. Kita Kasyifatus Sajah. Tak Arab Ustaz.
tidak ada, kalau kita beli tidak ada. Tidak ada. Kasih itu saja. Beli kita beli, kadang kita beli dia apa? Ya. Tak lupa. Saya pun tak nak jual. Safinah Najah orang tahu, Syarah dia tak tahu. Ini salah kita tidak tak. Ni Syarah Safinah ni. Oh. Safinah Najah. Tak ada tulis lah buat buku-buku soal apa ayah. Saya sendiri je lah. Tapi kan tulis dalam kitab tak buat TV show juga. Tak, dia kalau awam dia biasa. Dia yang jadi kalau ustaz kan. Ada ustaz-ustaz yang akan rasa ni kata ni tak pernah tengok ni. Pelik ni. Kalau siapa itu Tulis tak apa lah. Dia kata kitab tak nak dengar ke? Tak, kita tak dengar, tak tahu kata apa lah. Jelah tulis tu. Mari. Habis situ. Tu. Dia kata dan harus berniat pada puasa sunat pada siang hari dahulu daripada sebelum daripada gelincir matahari. Ini maklumlah puasa sunat. Kita mazhab Syafi'i kita sunat. Kita berpuasa. Niat puasa sebelum daripada zuhur. Baik, lagi dia kata lagi masalah tiada sah niat puasa itu jatuh niat itu sama bersama-sama dengan naik fajar. Ni ada orang soalan mana? Naik fajar lah. Allah saja punya dia menyertai sekali. Tiada sah niat puasa apabila jatuhnya niat itu bersama-sama dengan naik fajar. Fajar tak naik saja punya dia buat gitu, tak sah. katalah dia kan. Mana orang tersebut dia tak salah. Tak sah? Muazzah dia niat tak sah. Masalah jika ia syak pada siang hari bulan Ramadan atau lainnya, yakni tiap-tiap puasa yang wajib, adakah ia niat pada malamnya atau tak niat pada malamnya? Dia syak. Maka jika ia teringat sebelum jatuh matahari bahawasanya ia sudah niat pada malamnya, maka sah puasanya. Tapi sebaliknya, dan jika ia tiada tak teringat sampai jatuh matahari, sampai dah terbenam matahari lah, maka tak ada sah puasa harinya itu, tak sah lah. Siapa tak ingat langsung kan dia kan. Siapa tak ingat langsung hilang ingatan semua. Kalau tak ingat kau nak puasa mesti tahu buat niat. Masalah wajib pada puasa fardu itu takyin yang diniatkan sama ada yang diniat itu puasa Ramadan. Tengok. Dia kata wajib wajib puasa fardu itu takyin yang diniatkan sama ada niat itu puasa Ramadan atau nazar atau kafarah. Itu kena niat wajib fardu. Tetapi jika yakin seorang akan maksudnya ada atasnya puasa fardu sehari dan syak ia akan ketentuan, adakah ia fardu qada ataupun nazar ataupun kafarah. Dia tahu kata ada fardu puasa tapi tak tahu, tak ingat. Ya aku dah qada dulu. Aku tak pastilah kafarah ke nazar. Kalau kafarah tu makna kafarah jima' dah. Kata nazar ke ketika puasa tapi tak ingat lah. Nescaya memadai ia niat puasa yang wajib. Cukuplah dia niat puasa wajib, tak apa dah. Saja punya puasa, saja punya fardu puasa kalau alam. Puasa apa? Tak ingatlah kafarah. Maksudnya kalau sebut kafarah ni maksudnya kalau ada jima' tu ada. Kata itu. Contoh tak tahu lagi nazar kot. Nazar pun tak ingat juga. Ke ada aku tinggal puasa bulan Ramadan tu? Tak apa nak niat. Tapi itu tak sah puasa. Kena niat puasa saja punya fardu puasa kerana Allah Ta'ala dah cukup. Fardu puasa apa? Tak ada ta'in pun tak apa. Memada dah. Wajib
Dan jika ada nak ia serta syak sekalipun, walaupun syak, aku tak tahu puasa mana ni, dia syak, tak apa, kerana darurah, dibilang darurah. Itu boleh, selamat semua boleh, kita niat kata fardu puasa saja. Maknanya kalau dia Allah Ramadan, kalau dia tak sebut apa pun boleh, asalkan fardu puasa saja. Walaupun tak sebut fardu Ramadan, sebab apa dia tak, dia jadi kesamaran. Habis itu baik, nanti kita sambung lagi pula insya-Allah. Faslun bermula yang membatalkan puasa itu 9 perkara. Jadi kita akan sambung pula minggu hadapan insya-Allah. Kita ada 2 minggu lagi. Nanti minggu yang terakhir itu zakat fitrah pula. Bagi habis lah 4 bulan puasa ni. Zakat fitrah pun semua kan. Cuma minggu depan ni kafarat tak sebut lah kalau ada perempuan. Haji Nazir tak ada tak ni. Dia balik dah. Sedap baik buat kafarah kafarah sedap tak sedap lah. Tiket kepala juga lah. Ada orang bujang tu. Ada bujang lah dah. Ada bujang pula. Orang kahwin pun lah. Ada bujang pula. Semua tak betul anak-anak cucu pun semua kan. Mereka daripada besar-besar esok ni kadang kalau dah kahwin muda-muda, kahwin tahu benda ni, kahwin tahu dia tak kisah pun. tak dia macam tadi lah, saya cakap dalam musafir. Musafir tu kau kisah mana pun. Dia nak lari pada kafarah, dia musafir. Boleh. Sebab benda-benda tu dia banyak teknologi kan. Dia teknologi, dia tak kata kena niat rusuh, kena niat rusuh lagi, kena keluar sebelum subuh lagi. Dia sebab kata tak apa musafir tak apa. Kita musafir tak apa, lebih 2 malam lah. Tak cuma kalau tak ada niat tu haram seperti tu juga. Laki bini pun haram. Haram bulan Ramadan. Kita jawab balik bulan Ramadan kan. Dia tak ada kira dah kalau bulan Ramadan. Tak sebab macam tadi lah kan. Dia fikir kata laki bini kita kan sah. Dia fikir dia banyak kan. Takkan salah saya jimat tak bini saya. Kau buat apa bulan Ramadan? Tak boleh kan bulan Ramadan siang hari. Malam tak tahu tak apa lah. Dia kata dia hari. Yang mungkin ramai tak tahu yang ni yang untuk membatalkan puasa. Ni orang satu dia tu ramai tak tahu ni ramai tak tahu dia tak tahu niat rusuh tak tahu. Bukan orang itu kami Jadi tapi yang sebelum apa? Sebelum subuh tu tahu. Itu tahu. yang kalau Jumaat je. Jumaat tu maksudnya yang bawa saya tak tahu kan. Jumaat baru-baru ni je benda tersembah. Bila ada ramai cakap dekat media sosial, baru ada ustaz pelik. Kalau dia sebelum ni tak ada ramai cakap, tak ada orang belas, ramai juga tak tahu. Tak sebab tu lah, sebab dia punya ambil musafir kan. Bila musafir tu dia umum. Dia bila Maka pukul semua. Semua boleh. Yang 2 syarat tadi tu kena niat rusuh tu. Kalau keluar sebelum subuh pun tapi tak ada niat rusuh kata nak keluar tu tak boleh juga dia di kamar orang juga. Sebab dia tak cukup syarat. Dia kena niat rusuh sebab dia rusuh untuk berbuka. Walaupun terbuka dengan jimat tu tak apa. Tak makan pun tak apa sah, tapi buka dengan jimat tapi kena niat rusuh kata sebab buka dengan niat rusuh. Aku buka ni kena niat rusuh. Tak apa. Memang sebab jimat memang kena niat rusuh, baru kena ada niat. Kalau tak niat dia kena kafarah. Kalau tak niat tak ada masalah. Kalau macam tadi dia tak, tapi dia makan. Itu tak apa, tapi haram tak haram. Haram. Tapi pasal buka, niat puasa, haram tak haram. Dia buka puasa. Dia niat. Dia tak salah Dia niat rusuh untuk buka puasa dalam musafir. Lepas tu dia jima. Haram tak haram? Tak haram sebab rusuh untuk dia. Dia memang rusuh untuk dia dah. Dia memang niat rusuh untuk puasa dah. Membatalkan tuntutan. Dia dah membatalkan tuntutan Ramadan. Batalkan tuntutan Ramadan. Ramadan tu tak ada dah. Dia dah membatalkan Ramadan, tak ada kena-kena Ramadan dengan dia dah. Seolah kata aku niat rusuh untuk berbuka puasa ni kerana musafir. Lagi pula dia keluar sebelum subuh.
maka dia mengerjakan tadi tu. Bahawa tu haram tak dia berjima dengan isteri dia? Tak haram lah, sebab dah dapat rusak. Tapi kena qada lah. Itu kena qada lah. Qada tu tak kena qada. Tapi tak kena kafarah. Tapi tak berdosa. Itu tak berdosa. Sebab dia dah ada rusak itu. Ada pun masa dia makan dulu, itu tak ada rusak. Itu haram kau makan. Sebab kau nak berjima. Itu tak ada rusak, nak makan masa saja mana boleh. Hak makan saja boleh ni dengan sebab rusak kalau lebih daripada musafir yang panjang. Nampak tak? Atau nampak syarat yang kecantik dah. Tak satu lagi, musafir. Kalau musafir, kalau macam kita ada pergian jauh orang yang bosan tak boleh. Boleh tak benda ni? Musafir yang haram. Jadi tak boleh kan? No, kalau haram tu boleh lah. Tu kait-kaitan tu lah. Musafir yang haram tu. Saya teringat yang orang masa Kelantan nak pergi apa lawan akhir dekat Yang bola. Tak boleh. Tak haram. Bila anak orang yang telefon bapak balik, waktu tu ibadah tu untuk apa boleh lawa. Boleh lawa lah. Kenapa? Tak boleh. Haram. Bila haram tu tak nak buat jamak tak boleh. Ini kita cerita. Kalau kata musafir yang harus. Bila sebab harus tu apa? Yang boleh kita tempat tu kalau yang musafir yang haram tak boleh. Yubihul qasru, yang mengharuskan akan qasar. Fahamnya apa? Kalau musafir yang haram tak boleh juga. Maknanya tadi kalau macam tadi tu kan. Katalah dia dari Kelantan. Bola dekat Shah Alam. Maknanya dia datang sekali dari perjalanan lah. Bayi macam tu. Sehari kat sini, besok balik dia perjalanan lagi. Maknanya semua waktu dia Tak boleh. Tak boleh jamak musuh sebab tujuannya. Kalau dia nak terima saudara dia sampai tengok bola, tu boleh. Niat awal kan? Ayat awal tu. Tapi tujuan tu kalau nak hilang tak boleh, tak apa, pergi saudara aku, tapi tak terima saudara pun, tak ada juga, tak boleh tu. Haram. Sebab dia niat untuk bola lah. Niat dia berbeza dengan kita tu. Itulah macam saya cakap tadi lah. Sebab dalam tiga-tiga aktiviti ni, sebab dia ambil musafir. Habis. Dalam musafir tu boleh mengharuskan. Boleh ada isu Yang 40 tu ustaz juga lah. Ustaz juga. Tengok, boleh kan? Dia ngaji, dia tak tahu. Memang bukan ramai tahu pun dia ni. Nak kata tak tahu, tak boleh cakap. Tak boleh je dia tak tahu, boleh je dia tak tahu. Tapi tak tahu pun tak boleh. Apa tu sehebatkan dengan musician. Pada kawan-kawan dia tunjuk pada orang yang lagi alim. Dia tak tanya orang yang lebih tahu lagi, kita tak lagi. Dia tanya orang alim lagi. Tak, sebab dekat sekolah dia tak detail. Dia cuma musafir je. Jadi dia mau kumpul rata semua musafir ni semua. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma arzuqna ilman nafi'an wa rizqan halalan tayyiban tariqan fihi wa 'amalan maqbulan wa sa'adatan darain. Amin ya rabbal alamin. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله.